Kedua, ilmu yang manfaat. Contoh waktu mudanya, waktu hidupnya, arwahnya ni tukang ajar ngaji, ajar masak, tak kira lah. Walaupun dah ajar main bola lah. Selagi anak tu main, dia berjaya, arwah dapat pahala. Ketiga adalah amalan anak yang soleh. Anak tu solat, anak tu buat amal kebajikan, dia bikin zakat, puasa, ibu bapa kat kubur tu dapat pahalanya. Dan sama juga kalau kita kat muka bumi bikin kemurkaan, gaduh-gaduh pasal harta, arwah akan dipertanggungjawabkan. Maka tu bang, wasiat tu penting. Agar bila kita meninggal nanti, harta kita dah tak bawa balik, tak bawa. Tapi digaduh-gaduhkan pula. Contoh abang ya. Soalan. Okey puan. Tadi yang cakap pasal sedekah tu. Sedekah tu yang buatnya yang mati ke yang kita buat untuk... Good question kak. Maksudnya, kalau orang dah mati, dah tak ada apa-apa lagi. Tapi kalau dia ada harta, maka tu bersama Amri, Mak Zinda dan lain ni, sebelum harta tu dibagikan ikut faraid, pastikan uruskan tu arwahnya dulu. Bayar hutangnya, hutang Allah ke, hutang puasa ke, badal hajinya, urusan jenazahnya, wakaf. Sepertiganya harta tu diwakafkan. Maksudnya, itu uang sebelum dibagikan faraid, bagi tu dulu. Tapi masalahnya kita ni, dapat keluar duit harta je, terus otomatik otak faraid. Bagi. Itu yang salah tu. Maksudnya kalau nak pakai uang arwahnya tu, waktu sebelum harta tu diagihkan, bagilah. Tolakkan duit hartanya apa? Badal hajinya, hutangnya, whatever lah. Dan ingat, memang harta pusaka, there's nothing being tak ada satu sen pun milik kita. Cuma sepertiga tu boleh. Kita wasiatkan, bapa ada uang 300,000, 300,000. 100,000 tu 100,000 wakaf. 200,000 you bagi adik-balik. Agree? Sign. Maksudnya, kalau kita beri wasiat, kita dah boleh agak sepertiga tu milik kita. Sepertiga tu milik kita. Tapi kalau kita beri wasiat, pandang-pandang waris lah. Nak bagi siapa? Kat pasal tu bang, wasiat ni penting. Bukan bang, maaf kakak. Kita dah kerja bertungkus lumus waktu hidup kita. Simpan duit, masuk CPF. Habis kita mati satu, dah tak ada apa-apa. Dah tak ada apa-apa, gaduh pula. Ini macam azan kat telinga je. Contoh, makanya kalau kita wasiat, kita dapat, okey, bapak mati, ini harta bapak, ini sepertiga je masuk hantar masjid ke, mak anak yatim ke, apa. So, lagi 23 tu, bagi adik-beradik. Contohlah. At least kita ada kita ada bekalan, ada bawa wang kita tu untuk mati kita. Tak kira lah hantar masjid ke, tapi untuk perkongsian, bikin di Singapura sajalah. Di Singapura all recorded, semua ada sistem. Tapi kan nak ke Batam, nak begitu, cek siapalah pengelolanya. Pasal di Batam sana duit dapat bang, tapi masjid tak bangun. Contoh. Bukan sampaikan keburukan lah. Tapi you want to wakaf, you go there. Tapi jangan kasi selepuk. Contoh ada 100,000. Jangan kasi 100,000, kasi 10,000 dulu. Kau buat. Aku nak tengok dia, see the result. See dia ada buat tak buat. Kadang-kadang duit kasih bang. Duit kasih. Baik begini. Tak ada. Duit hilang lah kak. Lembu hilang. Ini semua alasan-alasan yang tak boleh diterima akal lah. Kau diamanahkan, macam mana lembu tu hilang? Kau diamanahkan, macam mana masih tak hilang? Maksudnya dia, ni kata cerita sinetron dah baik bang. So, ni nak kena jaga. Sinetron dunia lebih, lepas tu kalau cerita sinetron ni, dia punya Grammy Award kan, dia lagi hebat lah. Pasal ni cerita tu memang, okay, sorry. Itu sedikit banget. Besok kakak. Contohnya, duit yang kalau kita arwah tu masa dia boleh meninggal, so duit harta pusaka tu, agihkan tu arwahnya dulu. Balance, baru ikut faraid ke whatever lah bang. Pasal kita kesiankan lah ni, duit ni bukan duit kita, duit arwahnya. Tapi kita saja je. Tak apa faraid lah. Contoh. Itu tak apa, gaduh pula. Kita balik dua bahagian lah. Mana satu bahagian? Aku jaga bapa. Contoh. This all happen. Pasal apa? Anak perempuan satu bahagian. Anak lelaki dua bahagian. Kalau nak adil, okey, bincang. Okey anak-anak, bapa tak lama lagi pergi. Pastikan harta bapa ni, adik-beradik semua sama rata. Set, agree, sign. Maksud perlu bikin agreement dulu. Tak boleh pakai mulut. Mulut tak pakai bang. Mulut tak pakai. Contoh.
Ustaz ni bikin orang sakit sakit kepala. Jangan tahu bang, tak sakit. Kalau kita Singapura bang ada sistem peraturan. Semua kalau you ada black and white wasiat, itu tidak ada mufti ke, siapa ke, menteri ke, presiden ke, dia tak ada kuasa untuk merubah tu. Pasal apa? Is a court order. Okey. Ni penting. Please tengok please. Tanda-tanda nazak. Kenapa nak faham ni Puan? Kalau nampak tanda-tanda nazak ni, jangan nak sibuk-sibuk lagi pergi ambulans. Dah tanda-tanda kematian dah ada dah. Contoh. Okey. So maksudnya, tanda lagi-lagi kalau dah terlantar kat katil lama, dah terlantar dah sakitnya pun dah lama. Habis doktor dah suruh buat balik. Remember bang kalau doktor dah suruh balik, siap sedia tu. Pasal apa? Maksudnya doktor suruh buat balik tu maksudnya apa? Harapan to cure dah tak ada dah. Chances to cure, ada medical dah tak ada lagi buat balik. Selagi boleh jaga, dia jaga bang. DC jalan bang. Invoice jalan bang. Raya jalan terus. Mini nak bawa balik tu, buat persiapan. Pasal ada cakap, baru balik hospital Ustaz. Besoknya meninggal. Kerana itu doktor cakap suruh bawa balik. Kalau bawa balik tu bagus bang. Itu pengurusan, penjagaan terakhir kamu dengan dia. Taruhkan elok-elok, bersihkan kukunya, bersihkan giginya, everything bersih. Kerana apa bang? Nanti lepas meninggal dunia tak ada isu ketik-ketik. Pasal tu, Puan Azinda kenapa saya sangat-sangat menggalakkan bila ibu bapa meninggal, anak-anak mandikan. Kenapa apa? Untuk menutup keaiban jenazah. Kadang-kadang maaf puan, juga mandi ni bang, dia very practicalnya. Kalau kukunya kotor, giginya kotor, ni tanda ni anak-anak tak jaga. Makanya untuk tutup keaiban tu, biar meninggal dunia, biar adik-beradik ke anak uruskan. Kerana kalau anak-anak jaga, adik-beradik jaga, dia akan zip sampai kiamat. Tak ada orang pun tahu. Makanya kita ada khusus ni bikin home base, bikin whatever lah. Yang penting kita punya perkongsian ni sampai pada masyarakat. Pasal banyak lah bang pasal ni. Dan don't surprise akan datang. Don't know when. Tidak dibenarkan mandi jenazah kat rumah lagi. Pasal COVID ni sakit ni sekarang ni tak dapat detect. Kalau satu sekarang kat Pusalaman tu, dekat Pusalaman, ada satu yang baru punya. Burial Preparation Funeral. Kat situ sekarang dah ada 6 ke 8 bilik mandi. Katanya dulu ni untuk combine, untuk Chinese Muslim combine. Saya pun dengar. Saya ni kan dah kurang aktif lah Cik Amri. Walau dah jantung dah upgrading kan. Dia ada pelan-pelan naik lah kan. So kasih dorang tengok. So bila saya adakan kursus kesan, saya tengok ada tempat duduk, ada tempat musola. Takkan campur dengan ini. Takkan Cina punya nak sembahyang kan. Rupa-rupanya itu khas untuk orang Muslim kan. Maksudnya dia bikin besar tu akan tidak digalakkan, akan datang. Tapi masih diperbincangkan. Pasal sama macam dulu kita ambulans kita. MOH tu dah nak keluarkan satu arahan, no more blinker. No more blinker apa? Semua ambulans ni bang, dia memang bom sunat bang. Pakai blinker, dalam tak ada patient. Nak cepat ni pasal. So, dia tengah dibincangkan dengan Muiz, dengan Mas Agus. Boleh tak bikin macam itu? Contohlah bang. So, tapi jangan sampaikan dulu. Belum confirm. Tapi for me, pasal apa? Kalau dimandikan di Bureau Preparation punya funeral tu, tempat mandinya besar, tempat solatnya besar. Kadang-kadang kita solat di rumah, terpaksa solat kat bawah blok. Semua benda-benda yang satu yang macam merumitkan. Kadang-kadang orang nak solat, tapi kerana pakai slipper, orang tak nak solat. Masih was-was lagi. Contoh. Ini dia tanda-tanda nazak ni. First, tanda nazak kurang bercakap. Diam saja. Dulu berapa hari tu dia cakap laju saja. Lepas tu berapa hari diam saja. Tu tanda-tanda. And then makan. Dah tak ada selim makan dah. Maksudnya dulu asyik hantar mi rebus ke, mi siam ke, nasi ayam dia radak habis. Sekarang makan itu bertanda-tanda lah. Cuma ni nak ceritakan bagi mereka yang terlantar kat katil. Jangan nanti suami tak cakap bang. Tak dengar ibu saya cakap. Tak cakap nak mati tu. Jangan kacau bang saya bang. Dan direkod pula tu. Contoh. Rasa saya. Bukan bang. Biar ingat. Ini ustaz cakap. Nanti bang cakap.
Ustaz cakap yang terlantar kat katil. Saya ni masih sihat ni. Awak ni. Masa saya terasa. Kenapa bang? Maksudnya? 2-3 bulan saya pendiam. Bagus bang, pendiam. Kurang dosa. Isteri makin sayang bang. Contoh. Dah okey baru berbual dengan suara. Lain macam bang. Terasa saya. Jangan. Kalau kita... Ni kongsi agak. Bukan nak kelakuan hukum lah. 3 hari tak berbual, itu sudah ada berdosa dah. 3 hari tak bersapa-sapa, tinggal satu rumah tak bersapa, itu dah kira satu perkara yang salah. Saya bukan pendiam tak berbual. Habis? Kena diri kan saya. Kena ni kira mengadu lah ni. Bagaimana tu bang? Tapi memang sebagusnya itu memang satu perkara yang digalakkan Nabi. Memang kalau tak ada apa-apa, diam. Kata apa, kan banyak bercakap tu banyak bohong. Termasuk saya lah. Contoh. So maksudnya kalau diam tu dah sematter lah. Ini maksudnya ni terlantar kat katil. Terlantar katil tapi diam. Tu semua dah tanda-tanda lah. Kan nampak tanda-tanda ni, so you know what to do lah. Maksudnya tanda-tanda nanti saya kongsikan dulu. Biar cincin dulu. Kalau mari itu dia punya tu. Tengok dia sakit tak sakit. Ni sama bang, ni kes sama bang. Ni cerita piramidnya geng bang. Ni macam cerita kita piramid, kita Hindustannya geng bang. Contoh nak nampak adanya itulah kan, sentimental sikit lah. Contoh. Tapi sekiranya dia ni maksud dia tak tu yang nak katakan tadi. Ini bila orang sakit terlantar kat katil. Kat terlantar tak sakit, jangan perangai bang. Nanti saya kena tuduh bang. Orang yang kat rumah saya bang. Contoh tengok nah. Ini bagi mereka yang sakit terlantar kat katil. This sign ni. Memang tu tanda-tanda nazak lah. Okey, ketiga. Dia blood pressure, dia BP, dia blood pressure dia. Makin turun. Itu mesti sign lah. Ini selalu kan detect when dekat hospital tu. Dia BP tu makin turun. Tu just prepare lah. Maksudnya, kalau kamu dah tahu tanda-tanda ni, kita tak akan bila dia meninggal nanti, kita dah buat persiapan. Kita tak melarung, tak ini. Meninggal je dah ini. Okay? So, ketiga. Keempat, kaki dah lurus dah. Dah tak ada turun-turun lagi dah ni. Okay? Itu tanda-tanda nazak. Okay? Dan, ya. No. Ini kaki ni, tanda mati lah. Ya. Itu belum, kadang-kadang tak confirm juga bang. Kadang-kadang tak mati pun sejuk juga bang. Pasal kuat aircon. Tapi tak mustahil, itu one of the sign lah. Itu memang kebanyakan kes-kes yang bilang saya kaki sejuk. Tapi saya tak ambil itu sebagai satu syarat. No matter what, you call doctor. Kita tak boleh pastikan bang. Sekali, macam pernah satu kali tu, dia cakap mak dah tak ada ni. Doktor datang, kasih glukos bangun. Terkejut dia. Dia cakap mak dah mati. Padahal dia glukos dah, dia blood sugar dah down. Doktor kasih glukos tu bangun. Terkejut dia bang. So kita tak boleh cakap confirm mati lah. You wait, I call doctor for you. Call doktor lah. So apa doktor yang ikhtiarkan sama ada mati ke tidak. Pasal doktor expert. Tu mata. Mata terlantang apa tengok atas je. Diam je. Tengok atas. Tak klip tak apa. Tu on the sign lah. Okay. Dan keenam, asyik menyebut nama arwah-arwah dalam meninggal. Contoh arwah dalam datuk ke nenek moyang dalam meninggal kan. Dia sebut nama-namanya. Rindu nak jumpa lah, itulah. That's all sign lah. Sign. Cuma, tanda-tanda nazaknya tak semestinya besok dia meninggal. It's not like that. Kenapa puan? Maksudnya tanda nazak ni untuk kita buat persiapan. Persiapan rumahnya dibersihkan. Nak mandi kat siapa nak uruskan. Ni isu ni kadang-kadang banyak terjadi ni. Kadang-kadang sebelah isteri nak urus, sebelah suami nak urus. At the end sampai 2 syarikat datang. So kita nak kena berbincang siapa nak uruskan jenazah ni. Kenapa bila ada kematian ni puan, kadang-kadang semua nak jadi kepala. Tapi bila sakit satu pun bila sakit tak ada satu pun ziarah. Ini saya tengok Melayu punya bukan drama lah, tapi this happen lah. Waktu dia sakit, dia kat nursing home, tak ada satu pun nak bawa balik dia. Tapi bila dia meninggal dunia, semua rebut nak bawa balik. So this are the thing kita tak nak happen. Kata Imam Ghazali, if happen to them can happen to us. Makanya pasal tu bila kursus orang bilang gini kan, itu satu usaha yang baik biar semua tahu, semua faham, semua belajar. So maksudnya bila ada kematian, kan Ustaz dah cakap kan, lagi ada kalau your handphone ada yang Ustaz cakap tu. So it's good for reference. Pasal kematian tu tak tahu bila, wallahualam, okey. So datang menanam nazak ni kadang-kadang sebulan, 2 bulan tak meninggal. Tapi itu satu berahmat Allah turun tu.
Maksudnya, orang datang ziarah dapat pahala dia. Orang bacakan Yasin dapat pahala dia. Maksudnya banyak pahala dapat. Karena bang, kadang-kadang, maaf puan, yang ni saya kongsi bila mak bapak tu dah nazak, nampak seminggu, 2 minggu, dia start risau. Rupa-rupa dia sangka mak dia ada saka. Ada pakai ilmu hitam. Pasal tu kalau dia faham tu, yang dia faham, kalau ada susuk mungkin. So, dia faham, dia kepala otak kan, kadang marah sangat, pakai kepala otak sikit lah. Dia sangka bang, puan, kalau orang tu susah nak mati, maksudnya dia ada dalam badan dia ada berdamping. Kan fikiran yang salah tu, mak engkau ni, your mother, your loved one, sampai you sangka yang dia ada ilmu hitam kat situ. Tetapi mereka tak faham. Allah panjangkan usianya, itu terjadi pada pakcik Nabi, Sayyidina Abbas. Lambat matinya tu. Makanya kalau lambat matinya, you bersihkan kukunya, bersihkan giginya, alukkan tempat dia elok-elok. And then, kalau rumah tu nak mandikan kat rumah, pastikan rumahnya dibersihkan. Meaning, nanti ada kematian, semua dah siap dah. Tak payah nak gini, nak gitu, nak gini. Pasal tu tanda nazak ni sangat penting lah bagi untuk yang for the Muslim brother sister untuk menghadapinya. Ini tanda-tanda nazak. Nanti kita jelaskan apa nak buat bila untuk nazak tu. Okey? So di sana ni yang 6 perkara. Lagi banyak lagi perkara lah bang. Contoh yang tanda-tanda nazak ni. Cuma di sana yang kerap saya temui lah bila orang tengah nazak tu. Okey? And yang kita perkongsian ni pun is we get from the sister nurse yang kerja kat itu bukan nursing home. Hospice. Apa beza hospice dengan hospital? Hospice tu, pesakit dia 90% semua tunggu mati. Hospice. So, nurse ni, dia nampak sign gini kan, dia dah start bersihkan. Bayangkan lah puan. Ini yang non-Muslim, dia menghormati, menjaga dengan baik. Kalau kita Muslim, tak dapat jaga dengan baik, itu satu yang mengecewakan lah. You should better than them. So, dia sharing all these things lah. Nampak di sini 6 sign kan, dia dah start lah. Bersihkan tempat tidur dia, pakaian ditukarkan, dia shavekan dia itu nursing home. Okay. And then hospital, semua hospital, patient dia, pesakit, semua harapan untuk sembuh. Kalau kat yang kat tempat nursing home tu, semua mostly 90%, semua dia punya patient, semua tunggu mati saja. Tapi tak ada orang nak jaga, contoh. Okay. Tapi jangan risaulah kak. Kalau sekiranya puan-puan kita ni, contoh kita anak-anak dah besar. We don't have nobody to take care of abang. Dulu nursing home lah bang. Ubat dia kita jaga. Itu yang tidak ada punca sampai mati busuk bang. Dan lagi tinggal sebatang kara kak tinggal sebatang kara. Dia tak ada adik-beradik semua dah. And then stay alone. Habis tak campur dengan jiran. Tak campur dengan neighbours. Contoh. Itu yang banyak kes kes mati busuk ni puan, dah banyak sangat kat Singapura. Cuma tak disampaikan. Suatu kalau kita discharge from hospital, dia tanya, tinggal dengan siapa? Anybody take care of you? Kalau tak ada, confirm dia hantar pergi nursing home. Pasal tu Singapura sekarang, puan-puan tengok, dekat Changi Hospital, dekat SGH, semua ada nursing home. Pasal apa? Dia tahu banyak semua sebatang karanya. Dia nak elakkan mati busuk. Pasal kat Singapura mati busuk dah banyak sangat. So, just ini bang, kasih perkongsian ni, agar satu hari bila kita mati tak busuk lah. Maksudnya pastikan ada yang merawati kita. Dan kita sentiasa, kalau kita call lah, everyday mesti call. Pasal kematian tu kadang-kadang, dia tak, one day, okay. 2 hari dah start berbau. 3 hari confirm dah bloated dah. 5 hari confirm dah keluar maggot, dah keluar ulat. Contohlah. Tu kalau 1 hari, 2 hari tu masih ada. Maksudnya jenazah tu masih okey lah gitu kan. So itu yang nak kongsikan tuan-tuan. Ini benda bukan menakutkan, tapi this thing happen already. So tak nak benda ni kalau tak disampaikan, masyarakat akan benda ni akan terus berlaku tu. So just buat keputusan lah. Okey. Go to nazak pula. Okey, nazak. Apa itu nazak? Maaf saya duduk I prefer to stand. Pasal bila saya bangun, kolesterol, they burn my kolesterol. Tapi kalau tak nak kena, pasal ini benda Allah ni, dia mengganggu kan. Saya duduk nak klik susah. Fokus di sana, apa nazak? Kita semua faham kan, nazak tu apa? Tanda-tanda kematian.
Nanti kita break lah. What time now? Okay. Asal, no, cannot start. Before asal we break lah. Okay. Nazak, apa tu nazak? Apa yang berlaku ketika nazak? Apa yang patut lakukan bila senang nazak? Move on. Okay. Nazak dari sudut bahasa. Misal kalau bahasa dalam bahasan agama, bangsa syariat, ada dua makna. Sudut bahasa, sudut istilah. So, kita kalau agama, we stick to istilah dia. Bahasa tu is vocabulary. So, dalam vocabulary, dari sudut bahasa, cabut. Maksud nazak tu mesti cabut. Rentak, sentak. Pasal tu, nazak tu perkara yang sakit. Sangat sakit. Sedangkan Nabi Muhammad SAW, Rasul, he still can feel the pain. Apatah lagi kita kan, nak sakit. Di sudut istilah, maknanya terputus alam dunia finish. Orang tengah nazak tu maksudnya alam dunia dia dah tutup dah. Buku dah tutup. Alam akhirat belum lagi. Pasal belum mati, itu maksud nazak lah, nazak. Okay? Ada ulama berpendapat sakatul maut maksudnya azab. Nabi bersabda, innakul maut itu sakarat. Sesungguhnya nazak tu ada azab. Sakit. Makanya tu puan-puan, itu ada doa nanti we share lah. Doa bila Nabi tengah nak nazak tu, Nabi dah pakai doa tu. Untuk tu meringankan kita punya sakit waktu nazak. Tunggu kita ni. Okey. Dan sakitnya nazak tu katanya seperti pukulnya 3 kali pedang tajam tu. Bayangkan kita baru tersiap satu laser blade kan, dia bisa sakit kan. Ini 300 at the same place. Begitulah sakitnya bila tengah nazak tu. Tapi jangan risau, berkat doanya Nabi Muhammad SAW, doa ya Allah, sekiranya beginilah sakitnya umat-umatku, biarlah sakit ni biar aku yang tanggung. Masya Allah. Maka tu brother sister, kita nak kena banyak selawat atas Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Nabi banyak tolong kita. Bila Nabi nak wafat pun, Nabi tak cerita pasal isteri je. Nabi tak cerita pasal aku rindu pada saudara-saudaraku. Sahabat tanya, kaitalah saudaraku. Bukan. Sahabat dia sedih, sahabat. Kamu ni bukan sahabat, kamu sahabatku. Saudaraku, kata Nabi, itulah mereka-mereka yang tak pernah jumpa aku, tak pernah bercakap dengan aku, tak pernah berdamping aku, tapi mereka lah yang sentiasa ingat aku. Kita lah. Makanya Nabi rindu nak jumpa kita. Makanya puan-puan, tuan-tuan, banyak selawat atas Nabi Muhammad SAW. Dan bila kita bersama bang, daripada kita nyanyi ikan dalam laut, saya nyanyi dalam ikan dalam laut aja. Ni kan main yang lelaki sukanya ikan dalam laut kan, pasal janda je. Contoh. Daripada kita sibuk dengan lagu-lagu tu, baik kita selawat lah. Allahumma salli alaihi wasallam. Contoh, okey ya. Okey. So maksudnya di sini yang bila tengah nazak tu, bila roh keluar pada jasad, sakitnya sakit sangat. So kita nak kena buat persiapan lah pun. Okey. Nazak sakaratul maut waktu terakhir ketika ajal menjemput. Ni maksudnya dia same lah bang. Cuma dia punya istilah tu nazak sakaratul maut waktu terakhir kita ajal. Itu semua dia punya maksud-maksud yang tersendiri yang tersembunyi lah. Pengalamannya, Dr. Nazak tu pengalaman yang menyakitkan di mana semua yang bernyawa pasti akan menghadapi. Maksudnya kita semua ni akan menghadapi nazak. Kita akan menyebut sakaratul maut. Bila makan lain datang menyemput dan pintu taubat tutup. Maksudnya, pintu taubat tutup 2. Take note please. Please take note this one. Pintu taubat tutup 2 perkara ni. First, bila roh sampai ke kerongkongan. That is, pintu taubat dah tutup. Kedua, bila matahari timbul daripada barat. Sekarang semua matahari timbul daripada timur. Kalau keluar dari barat, maksudnya pintu taubat dah. Maksud tidak ada maaf bagimu lah. Makanya sekarang ni puan-puan, kita masih ada peluang ruang untuk taubat lah. Meaning whenever kita do kesilapan, salah, cuma kita nak kena belajar ada ilmu lah puan-puan, tuan-tuan. Mesti nak belajar. Kalau tu tak ada masa pun, bukalah YouTube, bukalah Facebook. Banyak ulama'-ulama'. Tapi jangan salah ulama' pula. Nanti jangan yang alamak pula. Cari yang ulama' yang Abdul Samad, Ustaz Ali Hidayat, itu Indonesia. Malaysia, Ustaz Ustaz Aini. Saya forget lah. Ini Ustaz Aini perempuan, dia akan ceritakan semua daripada Nabi Adam sampai Rasulullah. Semua dia itu. Okey. Ya.
Okey. Semua tu yang perlu adik. Pasal kadang-kadang kita kalau tak ada ilmu, benda salah pun cakap betul. Contoh, beratur beli nombor. Kita tolong kan. Ni nama aku tolong apa, bukan aku bermain. Tetap bendanya salah. Maksudnya subahat. Maksudnya perlu ada ilmu tentang sama ada boleh tak boleh. Itu perlu kita ada pengetahuan lah. Okay, move on. Apakah sepatutnya dibuat di keluarga? Maksudnya, bila sedang nazak, please take note this one, please. Bila tengah nazak, first bersihkan. Potong kukunya, bersihkan dia, telinganya, hidungnya, semua dibersihkan lah. Maksudnya, nanti bila kematian tu, arwah tu dah bersih lah. Please take note this, brother. Pasal kita semua akan menempuh nazak ni. And then, pakaian dia elokkan. Maksudnya, tukarkan pakaiannya. Jangan kadang-kadang kalau orang tengah terlantar kat katil, seminggu lah tak tukar. Pasal tu kalau palliative care tu dia ajar cara macam mana nak tukarkan baju. Kadang-kadang orang ringan-ringan macam Puan Asinda senang lah. Kena badan macam saya, confirm lah. Dia kan berat. Contoh susah nak angkat, contoh. Tapi ada tekniknya macam mana nak angkat jenis pesakit tu daripada katil, contoh. Situ palliative care penting. Okey. Dan lembarkan bibirnya. Maksudnya, orang tengah nazak tu, tekak dia kering sangat. Please take note this one. Dia akan terasa sangat haus. Pasal dulu titiskan airnya. Kenapa? Bila orang tengah nazak tu, haus, iblis syaitan tu akan menjelma. Seperti nenek kita, datuk kita, ayah dalam meninggal, dia akan menjelma. Dan pesan yang sakit tu, yang tengah nazak, kau sebut aku ada air. Kau sebutlah aku Tuhan kamu. Kalau mereka yang tak ada ilmu, tak ada iman, terlalu desperate nak air, dah kehausan sangat macam saya ni, contoh, dia akan mengaku yang dia Tuhan, kan dia nak betul-betul nak harapkan air tu. Lalu dah kena kebur, dia melayan keburuan iblis tu, lalu meninggal. Mati kufur. Lepas tu orang tengah nazak tu, pastikan ada orang berdamping dengan dia. Ni titiskan air. Adakah puan pernah dengar tak orang lapis air ni? Very rare orang buat, orang tengah nazak tu. Tapi dia satu air sepatutnya nak lakukan bila orang tengah nazak tu, titiskan bibirkan air. Tapi jangan ambil air tu. Macam gini, jangan buang tu. Tu melampau tu. Titiskan air je, kasih dia basah. And then berada samping, maksudnya this one penting. Childhood loved one lah. Kalau suami, isteri lah. Kalau isteri, suami. Ataupun cari yang dia paling sayang, anaknya ke. Siapa yang dia paling sayang tu. Kalau yang dia sayang tu, ingat puan-puan this one bila orang tengah nazak atau tengah koma, semua mati. Mata dah tutup. Tapi the last ini telinga. Tengok kasih Allah tu. Kasih sayang Allah tu, telinga kita ni masih mendengar tu. Untuk kita lafazkan kalimat talqin, la ilaha illallah. Pasal tu yang last organ yang akan mati ni telinga. Dan kelima, doa lah. Doa. Baca Yasin. Cuma don't take Yasin tu sebagai is a must. Mesti baca Yasin. Tak semestinya pun. Memang Yasin tu jantung Al-Quran. Okey, kalau dibacakan Yasin tu. Dan lebih kelebihannya, dia dengar kan, orang Al-Quran tu dibaca dapat pahala. Tengok Al-Quran dapat pahala. Dengar Al-Quran pun. Pasal tu tuan-tuan, bila dengar orang baca Quran, diam. Listen. Dapat pahala tu. Walaupun berdengar. Makanya bila orang tengah nazak tu, bacakan Quran tu dia akan mendengar. Dapat pahala dia. You see? Indahnya Al-Quran tu. Kenapa? Mujizat Nabi yang terakhir, Al-Quran dan sunnahku. Siapa pegang Al-Quran dan sunnahku, tidak akan sesat. Okey, ini ada thing yang patut dibuat sebagai ahli keluarga lah bila orang tengah nazak tu. Okey? Move on. Ini doa dia. Tak apa, nanti saya... So, dalam nota dah ada lah. Okey? Ini doa ketika menjalankan wafat. Maksudnya tengah nazak lah. Tengah sakratul maut. Rasulullah SAW ketika menghadapi sakratul maut, beliau telah meminta segelas air dari Aisyah radhiyallahu istrinya. Setelah itu beliau mencelup tangan ke air dan membaca doa ini. Allahumma inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Ya Allah, tolonglah aku dari perih dan kesulitan kematian. Maksudnya, ya Allah, kurangkanlah sakitnya bila sakratul maut. Doa yang Nabi ajar tu. So, meaning when Nabi ajar, itu confirmnya. So, yang ini yang diajarkan. So, please hold. Nanti insyaAllah saya akan share dengan Puan Asinda. This portion saja. Saya simpanlah.
in your your handphone lah. Tapi kalau you bacakan untuk orang tu, you can say Allahumma inni atau Allahumma inna ala ghamaratil maut wa saqatul maut. Ini untuk kalau kita bacakan untuk orang lah, untuk orang. Ini untuk diri kita sendiri. Kita baca untuk diri kita sendiri. Okey, move on. Okey. Sunnah ketika bersama orang yang sedang nazak. Sunnah dibaringkan kanan, kalimah la ilaha illallah, baca Yasin semua. Okey, surah Ar-Ra'd. Okey. Okey, tengok sini. So, di sana yang disunatkan dibaca, dilakukan untuk tengah nazak tu. First, dibaringkan. Nanti saya tunjukkan dah ni. Nanti antum, tuan-tuan boleh baca nantilah. Di skrip tu. Then kalimah la ilaha illallah. And then, dibacakan Yasin. Bacalah kepada orang di kalangan kamu yang hampir mati dengan surah Yasin. Hadis Imam Daud. So, ini sunnah. Tapi tak semesti surah Yasin lah. You can baca surah Ar-Ra'd, surah Sad. Ini semua asing ayat Quran. Tapi digalakkan surah Yasin lah. Okey. Ya. Ya. Mungkin tak sentiasa ada orang bacakan. Betul. MP3 no. Ni question yang terpumas ni banyak tanya. Bukan sekiranya daripada rumah tu never do anything, berbual wow, it's good to buka MP3 lah surah Yasin. Ya, it's good. Maksud apa? Walaupun tak dibaca, yang arwah tu mendengar. Contoh dia mendengar, dia tak baca tapi dia mendengar, tetap ada pahala dengar baca Quran. So it's good lah benda. Kalau tak ada betul, kalau saya mohon pada semua belajarlah Quran. PSB ni every Monday, Wednesday ada Zoom baca Quran. Free of charge. Monday from 8 PM to 9:30. Itu yang baru belum kenal huruf. Every Wednesday itu semua dah ada kenal huruf lah, maksudnya dah boleh baca, tapi hukum tajwidnya masih slack lah. Can do every Wednesday. Pasal Monday tu for beginners yang baru kenal totally, belum kenal huruf, baru nak bata, itu pun hafal, contoh. Bila U-turn, tak ingat, contoh. So, it's like that lah. Kalau sini kamu rasa bacaan kamu belum ini, you learn lah. Pasal this all satu, remember, kita akan masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan tu bulan Al-Quran. Itulah Al-Quran diturunkan. If you start to learn before Ramadan tu, itu satu... It's all hidayah lah pada. Not because you attend this kursus and then you learn Quran. It's not like that lah. Ini semua, remember, everything from Allah, anything good or bad is from Allah. Tapi kalau Allah hantarkan untuk belajar Quran, itu satu kebaikan lah pada. So don't wait lah. Belajar Quran. Wallahi pada. Quran tu mudah nak dibaca. Kita belajar English, belajar matematik, belajar sains. Itu lebih susah belajar Al-Quran. Al-Quran dah 1445 tahun. Dia gitu saja, tak ada berubah. Tak tukar silibus dia, tak tukar adanya itu, tak ada. Gitu saja. So maksudnya, Al-Quran tu dah 1445 tahun. Dah lama dah. Cuma satunya, kita punya willpower atau kita punya kesungguhan dan kita punya passion untuk belajar. Tapi untuk menghadapi anak-anak ataupun yang belajar baru tu, sebagai guru nak kena banyak sabar. Pasal tu mengajar tu nak kena sabar. Pasal kalau tak sabar dia macam nak gigit je telinga dia, contoh. Tapi it's good lah brother. If you plan to learn every Monday tu for those yang baru asas Zoom. Nanti I will give the link lah. Kalau Wednesday for those yang dah baca Quran and then betulkan tajwidnya saja. Okay. Dan sunnah contohnya pada kalau sekiranya rumah tu tak ada orang nak baca Quran, the last option MP3 lah. Daripada rumah tu sibuk orang pasal bola lah, pasal inilah, pasal itulah. Kan waktu kematian ni, don't surprise pada itu. That's happen now. Sometimes bila saya uruskan jenazah, Qadiani pada Soria Qadiani. Kita dah faham mereka ni semua golongan yang ada sesat. Tapi bila kematian tu, dia punya silent, senyap kan. Faisal jatuh pun boleh dengar. Semua diam je.
Kita ni kata ahli sunnah wal jamaah, tapi dia mati macam wah. Pasal lemak cili padi lah, pasal itulah, ini. Maksudnya kita tak terkesan, kematian tu macam lain. Jangan matilah kita. Tu. Pasal kematian tu, kita muhasabah diri, satu hari aku pula yang mati ni, dah siap ke belum tu. Sunnah bersangka baik terhadap Allah, meaning sentiasa husnuzan kepada Allah lah. Okey? Itu nanti kita boleh belajarkan nanti lah pada. Okey, tulisan. So, posisi bagi orang yang tengah nazak, ini the best position. Untuk dia ni, pasal tu Nabi pesan, bila kita tidur lambung kanan. Itu easy for your breathing kanan, lambung kanan. Nanti lambung kanan, nanti dah tidur, nak gini ke, nak pusing kanan, doesn't matter lah. Tapi first start tu tidur, lambung kanan. Okay. Ni bagi yang mampulah. Tapi jarang happen like this lah. Semua yang dah nazak tu, selalunya duduk macam gini. Okay. So, position never put jenazah tu flat. Jangan taruh flat. Mesti nak taruh bantal. Pasal apa? Sekiranya gini, dia masih berikan solat. Walaupun dia meaning, kita nak galakkan selagi dia masih ada waras. Tapi tak boleh itu, nak kena ajak dia suruh solat. Kenapa puan-puan, tuan-tuan? The first thing ibadah yang Allah will check first is your solat. Solat kita. Allah tak check punya puasa, tak check kita punya, you will check our solat first. Kenapa? Solat lah itu yang menunjukkan berapa taatnya kita dengan Allah. No matter you raja ke, you menteri ke, you tukang sapu sampah ke, tetap dari ni tunduk kenalah lantai. Menunjukkan yang kita ni awal hamba Allah. That's why solat tu very, very, and kita pun tahu nanti 27 Rejab ni peristiwa Isra Mi'raj. And peristiwa itu di mana Nabi Muhammad SAW dapat perintah solat direct from Allah. Perintah puasa, perintah haji, perintah zakat is all from Malaikat Jibril ajar pada Nabi. Tapi when come to solat, Nabi get direct from Allah. Meaning berapa pentingnya solat kepada kita. Tapi kalau kamu faham tentang solat, brother, Masya Allah, kita kalau boleh, every hour nak solat, every minute nak solat. Kelebihannya solat. Itu kan nak belajar every Tuesday dekat execute tu. Kita ada, nanti saya tunjukkan ada punya belajar asas solat. Pasal apa? Kita dah solat dah lama. Kadang-kadang kenapa ke diri, kenapa kita iktidal, kenapa kita ruku, kita tak tahu apa kenapa itu. Dia semua ada dia sebab kenapa kita disuruh ruku, berdiri, iktidal, and become our rukun solat. Apa meaning rukun? Rukun tu perkara yang mesti nak buat. Tak buat tak sah. Kenapa berdiri rukun? Kenapa rukuk rukun? Pasal itu perkara-perkara yang diajar Allah kepada Nabi SAW. So kalau nak rasa nak mau ditipu kan, every Tuesday execute 8 to 9 PM. Promote nampak? Bukan promote lah brother, sister. Because you know me already. So kita kasih ruang peluang untuk belajar mendalami. Pasal solat brother, kita usahakan seberapa baik yang mungkin pertingkatkan solat kita. Pasal solat tu will help us lah. Okey, ni tanda-tanda roh keluar dari jasad. Oh, panjang lagi kita ni. Okey, mari kita fast one. Ini tanda-tanda orang tu dah meninggal. Tadi nak tanda-tanda nazak kan? Ini tanda-tanda yang arwah sakit-sakit dah meninggal dunia. This is sign. Pertama, mata terbeliak. Terbeliak. Maksudnya terbeliak. Okey. So, mata terbeliak ada sebab. Satu, Allah tunjukkan roh keluar. Sometimes mata roh tu keluar. Kiri kan akan lihat macam mana roh tu keluar. Mata terbeliak. Satu. Kedua, mata melihat amalannya. Maksudnya, apa amalan kita kat dunia ni, Allah tunjukkan macam video klip. Kita nampak semua kita punya apa? Apa yang kita buat kemudian. Allah tunjukkan. So, meaning, yang kita punya amalan kat dunia is all being recorded. It's all being recorded. Tu mata terbeliak. Tidak keluar roh seorang mukmin sehingga dia melihat tempatnya di syurga atau neraka. Tidak keluar roh seorang. Maksudnya, tuan-tuan, when kita roh tu keluar dari jasad, kita dah tahu ke mana kita. Syurga dan neraka dah nampak dah. Fantastic kan? Cuma belum confirm. Dah nampak dah. Cuma kadang-kadang bila kita mati nanti, banyak dituntut.
dituntut hutangnya, dituntut dosanya. Ini semua perkara-perkara yang perlu berhati-hatilah. Kerana dosa Allah Ta'ala dimaafkan. Tapi dengan dosa dengan manusia, selagi tak dimaafkan, selagi itu dosa kita terangkatlah. Hutan tentang lain, tidak ada timbal balik pernafasannya, tak ada lagi. Meninggal. Okey. Keningnya. Kening kan, kita gini kan, dia jatuh. Itu bertanda-tanda roh dah meninggal. Tapak kaki dah. Tapak kakinya lurus, macam lurus gini, tapi dah sterilize, dah jatuh. Atau ginilah puan. Itu tanda-tanda dah meninggal lah. Ini tapak tangan. Kadang-kadang begini, kadang begini. Itu semua tandanya sakitnya. Kalau gini tu, dia sakit. Kalau gini, memang betul-betul sakit tu. Pasal ni bila roh keluar dari jasad tu, sakitnya tu, sakit lah. So, tu kontrol dia suara tak boleh dengar. So, dia bergerakan gitulah. Bila sesakitnya tu, tangan kita tutup gini. So, that's what will happen. What to do nanti bila tangan tutup gini semua. Kalau kita beliak what to do nanti kita tunjukkan. Okay. These are the sign-sign tanda roh dah keluar dari jasad lah. Okey, nanti. Lagi tu. Next sikit. Kalau nak tahu dia roh tu meninggal, kalau you selak dekat kat sini kan, dia punya tangan can go through, boleh lepas. Pasal pinggang ni belum jatuh. One you selak gini, tapi tak, dia tangan can go through, maksudnya dah meninggal. Maksudnya dia roh semua dah, dia belakang ni pinggang tak bergerak dah jatuh dah. So when you, lain berat macam saya lah, tak gini pun jatuh berat, memang dah berat. Confirm lah kan. Ni bagi yang kecil-kecil badan kecil mulik kan, maksudnya dia punya punggung tu kalau kita masukkan tangan dia kat pinggang dia ni, tangan boleh go through, boleh tembus kat sini. Tembus dia. Maksudnya masih hidup lah. Tu kalau rohnya dah tu, tanda matilah. Kening dia. And then mulut tengangah. Tu one of the sign. Mulut tengangah tu. Maksudnya tu lah kalau tanda-tanda dah meninggal dunia tu. Tapi no matter what, need to consult doktor lah. Untuk pastikan kematian ni. Tak boleh main agak-agak. Nanti macam makcik tu lah. Ya, saya dah mati. Pakai gluko bangun balik lah. Terkejut kita. Okay ya. So faham Ini just perkongsian tanda mayat yang baik dan tanda yang buruk. Ini dapati daripada menurut Imam Tirmizi dan Imam Al-Hakim dari Sayyidina Utsman bin Affan bahawa Nabi SAW bersabda yang bermaksud perhatikan 3 tanda atas orang yang sedang nazak. Nazak yang baik maksudnya dia dahi ni berkeringat, berpeluh. Itu tandanya Allah redah dengan dia. Maksudnya puan, kan mata kita terbeliak, kita tengok amalan kita kan. Kita tengok amalan kita, alamak ni tak ada harapan nak masuk surga ni. Tak ada harapan. Tapi Allah tunjukkan yang dia ni ahli syurga. Berpeluh dia. Macam kita lah kan. Kita nak ambil keputusan. Sekali tengok macam harapan, macam harapan tak lepas lah ni, confirm tak pas lah. Sekali dapat good result. Agak-agak berpeluh ke, tak tercungap-cungap ke. Contoh. So, it's like that lah. Dia faham ni. Kedua, mengenai maksudnya, matanya tu, ada tanda-tanda, ada macam air. Macam air nak menitis, macam ada air mata kat situ. Itu pun tanda-tanda jenazah baik. Dan kedua, keluar air jernih di hidungnya. Maksudnya hidung ni ada air jernih. Itu tandanya apa? Rahmat Allah turun. So, these are the 3 good sign lah. Kalau good sign, puan-puan, tuan-tuan, ini semua dengan izin Allah lah ya. Kalau nampak yang baik ni, sampaikanlah. Ni Ustaz pernah cakap kalau dia keringat dia dahinya keringat tu tanda-tanda jenazah yang baik. Mata berlinang atau hidung tu tanda-tanda jenazah yang baik lah. Ni jenazah yang buruk, you keep to yourself Maksudnya berjanji, you tak akan sampaikan pada siapa-siapa pun. It happen to your brother ke, your sister ke, siapa, you keep to yourself. Bila nampak tanda-tanda ni, you doa lah. Doa. Hopefully Allah ubahkan dia punya ni. Ketiga, tanda mayat yang buruk, berdengkur. Atau seperti dengkurnya unta yang kena sembelih. Maksud, bila nak nazak tu, bunyi suara lah. Suara seperti unta tengah berdengkur tu. Kedua, mukanya lebam. Tukar hitam kulit. Ni ada banyak storynya tuan ni. Apa-apa dia, kita punya Cik Abu tu. Mana dia pergi? Azankan. Duduk Cik Abu dengar sini. Okey, satu tu, dia, ini kes yang muka kulit jadi hitam saja. Putih dia. Tapi juga hitam. Ni mati murtad. Satu, ni tu anak-anak dengar dia bagus. Ni anak yang derhaka pada mak bapak.
dah tukar hitam, najis. Ini semua pengongsian dari juru mandi lah. I like to follow up pengalaman perang juru mandi. Not Singapore lah. Singapore so far tidak ada keluar macam gini semua. So far lah saya 20 tahun tu, walaupun saya mandi jenazah yang LGBT ke, tak nampak gini. Ini semua happen kat juru mandi kat Malaysia ni. So dia kenapa ni anak ni memang derhaka, dia terlalu sangat. Muka dah keluar hitam, najis keluar kat mulut. Terkejut ya, kan geli kan, nasib baik belum makan. Maksudnya puan, ini yang Allah tunjukkan azab bagi mereka yang berderhaka mak bapak ni. So this thing happen, agak beriktibar. Kita jangan kita, kenapa ni gini. Contoh dia kita tak payah kisahkan itu nasib dia lah. Itu to remind us, jangan sekali-sekali menderhaka pada ibu bapa. Never. No matter ibunya ni fasik ke, kufur ke, tetap ni tu respect with love. Tidak boleh kita inilah. Whose bag is this? Saya takut terduduk lah. Saya punya bag ni. Bang, sorry bang. Takut ada Quran ke, ada ini apa bang? Tak ada bang, sorry bang. Tak ada bang, nak dengar. Bagus bang, biar dia dengar. Biar abang ni sampai dia kusyuk betul. Maksudnya, dia nak menghayati apa dia belajar. Pasal orang macam gini, puan, don't laugh bang. Puan, I know you and your wife. Maksudnya bang, ini semua kita dah kiwi sedar tau. Hidayah tu puan, kita don't know mana datang bang. Tak tahu bila tahu datang. Tapi dengar tentang mati. Kadang-kadang tengok pasal surga neraka macam biasa je. Tapi itu hidayah belum sampai. Tapi kalau kadang-kadang even cerita pasal kematian ni, tersentuh hati kita tu. Tersentuhlah kita. Tunggu bang. So, mukanya tukar. Putih jadi hitam. Banyak lagi nak kongsi. Tapi tak nak. Tu many lah. Nanti keaiban ni. Cuma, satu, is a lesson. Satu iktibar. Never menderhaka pada mak bapak. Lagi-lagi. Pasal produktiviti penting puan. Kadang-kadang dia nak jaga tu. Kadang-kadang jaga lama. Tapi kalau terlalu lagi-lagi yang demensia. Dah makan, aku belum makan. Allah. Kita cakap apa bang? Demensia dia. Maksudnya, pikun lah gitu. Pasal tu Nabi tak suka orang pikun. Tapi kalau kita menghadapi orang pikun, tanda Allah nak kasih ganjaran paling besar pada kamu. Allah nak kasih, kita takkan jumpa ni. Tapi kalau jumpa tu, bertemu dengan ibu yang pikun atau demensia, Allah nak kasih ganjaran pahala besar pada kamu. To test how you're patient. Maka kesabaran kamu menghadapi mereka. Kalau kamu sabar, kamu tenang, kan remember lah the sister, semua yang kamu lakukan ibu apa, itu ganjaran pahala untuk kamu. Pasal kita tak tahu kadang-kadang solat kita, solat banyak betulnya kusyuk, solat betulnya solat, tapi Allah tak terima. Contoh. Tapi dengan buang batu tepi jalan tu, walaupun dia amalan sikit, itu dari pandang Allah. Makanya amalan kita walaupun sedikit, don't look in macam, tak ada apa-apa lah, ni biasalah. No. It's all big in the eyes of Allah. Okey, mulutnya keluar buih. Ini pun tanda betul mulutnya. Bukan maksud bukan dia masih hidup, maksud dah meninggal dunia. Meninggal dunia, mulut keluar buih. Itu ada sains-sains. Maksud, di situlah menunjukkan azab Allah. So yang tiga-tiga ni berdengkur, kemudian kena sembelih, mukanya lembam hitam, mulutnya keluar buih. Keep to yourself, please. Pasal kita tidak boleh ceritakan keaiban, keburukan jenazah. Cannot. That happened to juru mandi perempuan tu, waktu Imam Malik, dia kena perempuan ni, is a prostitute, pelacur. Lalu dalam hati dia, padahal bukan kadang mati. And then dengan takdir Allah, dia bersihkan, mandikan jenazah perempuan tu, tangan dia melekat kat dada perempuan tu. Maksudnya, lesson learn, kamu macam mana jahat dia, is between him and Allah. Antara dia dengan Allah Ta'ala, it's not your, bukan urusan kamu, bukan urusan kita. Urusan kita ni, juru mandi, you just mandikan jenazah sebaik mungkin, that's it. Dia solat ke, tak solat ke, itu bukan urusan kita. Let him Allah. Yang kita ni, we doa for him. Ya Allah, kau ringankanlah, ya Allah. Ringankan siksanya, ya Allah. Kau terima amalannya, ya Allah. Contoh like that. Bukan kita nampak kalau kita ni, kita terus hentam dia. Kita belum confirm, brother sister, masuk surga, belum confirm. Jangan. Yang maksudnya kita sentiasa sangka baik dengan sahabat-sahabat kita. Okey, nak habis. Lepas kita makan lah. Lepas makan kita solat. Lepas solat sambung lagi. Lepas maghrib kita stop. Cantik. Okey bang. Boleh bang.
Misalnya, Bang, cakap betul kan? Masalah ke? Misalnya. Misalnya bang. Biasa bang, baca sama juga bang. Kaitkan terbelit saya lidah. misalnya, Misalnya, okey. misalnya, Ambil, pelan-pelan. Ambil nafas. Okey. Misalnya, okey lah, apa ni, maaf kata lah, macam kita macam misal lah, jujur je, terus. Straight to the point bang. Isteri paham. kalau isterinya, isteri masih hidup semasa tu, kalau dia bila nak balik selalu kat luar pintu ada bayang-bayang hitam tunggu, macam ada orang tunggu gitu. Ini saya nak belajar ilmu pukau bang. Pukau. Apa maksudnya? Gini bang ya. Selalunya bang makanya Pak ini saya dengar gitang gelak tapi nak kena take note di sana. Karena apa bang? Perjalanan kita ke rumah, jin iblis semua kat belakang kita dia ikut kita. Makanya sebelum masuk rumah beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri salam pada ada orang ke tak orang masuk beri salam. Once dia beri salam, automatik dia hilang. Gone. Tapi kalau kita masuk tak beri salam, dia akan sama-sama masuk ke dalam bilik. Masuk dalam rumah. Makanya sebelum sampai rumah, sebelum masuk rumah, beri salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya dia akan hilang bang. Makanya bila awalnya dah meninggal. Orang meninggal. Meninggal. Yang macam bang, yang isteri kedua je. Tak apa, rahsia. Ni apa ni bila dah meninggal, tapi dia bayang-bayang orang ni dekat pintu dah hilang gitu. Oh, okey bang. Gini bang selalunya pun kalau sekiranya kita tak pernah mimpi arwahnya, tak sampai amat lambat bang ni bang, jangan habis ni bang. Mimpi Okey bang, jangan bang Awak dah nak habis sampai awal. Tak apa bang, dia akan repeat lagi. Handsome abang. Okey, tengok. Fokus. Jangan dengar abang dah handsome, jangan kat sini. So gini sekiranya kan selalunya kalau bang. Kalau kita dia masa hidup tu kita ternampak tu mungkin tu kalau ada benda jelma hitam tu itu mesti dia korin. Kita ni ada korin tak? Korin tu kita ada jin. Dalam badan kita ada jin lah. Bang duduk depan bang, clear sikit bang. Jangan takut bang. So maksudnya dalam tu badan kita ada korin, ada jin bang. So kalau kita meninggal, habis nampak dia punya ada macam nampak rasa macam dia masuk, itu dia korin. Bukan dia. Tidak ada istilah dah mati baik rumah. Macam tu senang hidup bang. Dah mati boleh pergi rumah, tengok anak, tengok cucu, main kat dapur, tengok masak apa. Tak ada gitu bang. Tak ada. Maksudnya kalau ada tu korin. So yang saya diajarkan guru saya, sekiranya waktu dia meninggal sampai sekarang tak pernah mimpi dia. Maksudnya arwahnya dalam keadaan baik, aman dia kat kubur tu. Sekiranya kita dah daripada meninggal setahun, 2 tahun, asyik mimpi dia je. Do something for her. Maksud sedekahkan dia, bacakan tahlil, bacakan yasin, sedekahkan untuk arwahnya. Kan amal meninggal dunia 3 saja kan. Sedekah jariah, ilmu yang manfaat yang soleh. Kalau kita doakan dia, pahala dia lah. So, okey tak apa. Mimpi dia walaupun baik-baik kan nampak macam sempurna pun. Alhamdulillah lah. Tapi still kalau kata guru saya kata mimpi dia, you do something lah. Maksudnya kalau lagi baik, mudah-mudahan lagi baik. Contoh, kalau dia sekiranya dalam keadaan dia macam sedih, pakaiannya macam selekeh gitulah kan, itu have to do something lebih lagi lah. Contoh, kalau mimpi dalam kebaikan, still doa lah pada. Still doa. Mudah-mudahan diteruskan kebaikannya, dia aman kat dalam kubur tu. Pasal kat kubur bang, ada azab, ada nikmat. Itu kita nak betul-betul betulkan kita mentality tu. Dah mati, that's it. No. There's a life after death. Maksudnya kita akan tempuh alam yang keempat, namanya alam barzah. So kalau dia aman kat sana, selamatlah dia. Tapi kalau dia tak aman, tapi jangan confident. Maksudnya aku tak pernah mimpi, tak apalah mak selamat. Jangan. Tetap teruskan kebaikan untuknya. Setiap kebaikan untuknya. Selagi kebaikan dia amalkan untuk arwahnya, selagi itu dapat pahala dia. Dan untuk anak pun dapat pahala yang sama. Kamu sedekah dapat pahala, mak bapak pun dapat pahala. Pasal amal yang berkekal 3 ni, sedekah jariah, ilmu manfaat anak soleh. Selagi anak solat tu solat, anak tu buat kebaikan, ibu bapa dapat kebaikan sama. Dan sama juga sekiranya anak-anak bikin kemurukan muka bumi ini,
ibu bapa akan dipertanggungjawabkan. Maksudnya kalau tadi, wasiat penting. Selalunya banyak terjadi kematian ni, banyak pasal harta. Yang ada anak, no problem. Pasal apa? Ada anak, anak lelaki, settle. Semua dia bagikan cara, muis akan agihkan cara pembagian dia. Tapi kalau ada nominee, salah satu nak kata yang nak cek dia punya nominee tu, ingat nominee tu sebagai pengamanah saja. Tapi ada dua, dia boleh ikut dua dia punya nominee tu, sama ada dia pengamanah atau dia boleh ambil semua harta tu milik dia. Nominee. That's why to look for nomination tu, must find orang yang boleh kita percayai. Kalau yang nama-nama harta tu nama dia ada kuasa mutlak ambil semua harta tu tanpa bagi ikut faraid. Tetapi ingat, harta pusaka kalau tak diikutkan hukum Allah, dia akan hilang gitu je. Ratus ribu ke, juta ke, dia akan gone like that. Gone with the wind. Makanya tetap agihkan ikut yang, maka itu wasiat tu penting.